Dalam bahagian pertama ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan. Bidang semantik merupakan salah satu komponen yang penting dalam ilmu linguistik. Di dalam bidang semantik, konsep sinonim merupakan salah satu konsep yang penting dalam teori semantik. Dari sudut bahasa, perkataan sinonim ini diambil daripada bahasa Inggeris iaitu synonymy, manakala dari segi etimologi pula, takrif atau makna sinonim ini berasal daripada bahasa Yunani kuno iaitu anoma yang membawa maksud nama dan sin yang bermakna nama lain untuk hal atau benda yang sama. Dari sudut istilah, Raminah dan Rahim pada tahun 1985 menyatakan bahawa sinonim ialah kata-kata dalam sesuatu bahasa yang mempunyai makna yang hampir-hampir sama. Di dalam tugasan ini, kami akan mengenal pasti dan menjelaskan dengan lebih terperinci tentang kata sinonim melalui 10 leksikal atau kata yang sinonim berdasarkan kamus sinonim. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan leksikal sinonim yang pertama iaitu leksikal cantik dan indah. Berdasarkan jadual satu di atas, kita dapat melihat contoh ayat yang menunjukkan penggunaan leksikal sinonim iaitu cantik dan indah. Ayat pertama bagi data cantik iaitu di tengah medan yang luas dan cantik tersegam sebuah tugu besar yang terbuat daripada perunggu, menunjukkan bahawa medan itu merupakan sebuah keadaan yang menarik untuk dipandang. Hal ini jelas menunjukkan leksikal cantik bersinonim dengan leksikal indah melalui ayat daripada data leksikal indah iaitu di bandar zoo, makanan cukup, pemandangan indah dan bandar itu lebih selamat berbanding dengan loyang yang menunjukkan pemandangan yang menarik. Namun begitu, leksikal cantik sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas berbanding leksikal indah. Leksikal cantik bukan sahaja membawa maksud keadaan yang menarik untuk dipandang, tetapi ia juga membawa makna rupa yang menarik. Hal ini dapat dilihat melalui contoh ayat kedua bagi data cantik iaitu dilihatnya wajah Tuan Puteri itu terlalu cantik rupa parasnya seperti bulan purnama 14 hari bulan yang menunjukkan bahawa wujudnya perbezaan makna cantik selain daripada makna keadaan yang menarik untuk dipandang. Makna cantik ini berbeza dengan contoh ayat kedua bagi data indah iaitu maka ia pun bertemu dengan sebuah taman yang amat indah yang membawa makna keadaan yang menarik. Dalam konteks sosial dan formaliti, leksikal cantik lebih sesuai digunakan untuk menunjukkan rupa seseorang yang anggun dan menarik. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, leksikal hendak membawa makna ingin mempunyai, mendapat atau memperoleh sesuatu. Manakala menurut Kamus Dewan edisi keempat, leksikal mahu pula membawa makna suka akan, suka hendak dan bersedia akan. Menurut jadual dua di atas, kita dapat memerhatikan kedua-dua leksikal ini membawa makna atau maksud yang sama berdasarkan contoh ayat bagi setiap data. Penggunaan leksikal sinonim ini dapat dilihat dengan jelas melalui contoh ayat bagi leksikal hendak iaitu candu-candu itu hendak dijualnya kepada orang-orang Cina yang kaya di sana yang menunjukkan keinginan seseorang dalam melakukan sesuatu perkara. Perkara ini jelas bersinonim dengan ayat dari leksikal mahu iaitu arkib negara bersedia menerima mana-mana persatuan yang mahu menyumbang rekod mempunyai nilai sejarah tanpa mengira mereka, yang menunjukkan bahawa perkataan mahu juga membawa makna yang sama dengan leksikal hendak iaitu ingin menjelaskan keinginan dalam melakukan sesuatu perkara. Menurut Kamus Sinonim dan Antonim Daya 2010, maksud perkataan cuci bersinonim dan mempunyai makna yang sama dengan basuh iaitu membersihkan dengan air. Berdasarkan data yang disenarkan dalam jadual di atas, kesinoniman leksikal cuci dan basuh ini dapat dibuktikan apabila perkataan tersebut bertukar ganti dalam ayat dan masih membawa maksud yang sama dalam konteks ayat tersebut. Sebagai contoh, dia beroleh pekerjaan sebagai tukang cuci pinggan di kedai mamak. Apabila kata cuci dalam ayat digantikan dengan perkataan basuh iaitu dia beroleh pekerjaan sebagai tukang basuh pinggan di kedai mamak. Begitu juga dengan ayat maka megat Panji Alam pun baru hendak basuh kaki melangkah anak tangga satu lagi. Jadi jika perkataan cuci digantikan dalam ayat tersebut juga akan betul dari segi semantiknya kerana leksikal basuh dan cuci ini adalah bersinonim. Oleh itu, dapat dijelaskan bahawa leksikal cuci dan basuh ini mempunyai kesinoniman dari segi makna perkataannya kerana jika dua perkataan ini ditukar ganti dalam ayat itu masih membawa maksud yang sama dan tidak berubah. Seterusnya, menurut Kamus Sinonim dan Antonim Daya 2010, perkataan gelak bersinonim dengan perkataan ketawa iaitu membawa maksud perbuatan melahirkan rasa suka. Kesinoniman leksikal gelak dan ketawa dapat dibuktikan dengan pertukaran ganti kata gelak dan ketawa dalam ayat dan makna bagi leksikal itu masih tidak berubah dan sama. Sebagai contoh, berdasarkan data dalam jadual di atas, setiap kali ada babak jenaka dalam filem Hindustan yang gelak dulu
ialah penonton India, ditukarkan kepada setiap kali ada babak jenaka dalam filem Hindustan yang akan ketawa dulu ialah penonton India. Jadi, kita dapat lihat bahawa perkataan ketawa yang digantikan dengan gelak dalam ayat tersebut menunjukkan bahawa maksud perkataan ketawa dalam ayat masih membawa makna yang sama dengan perkataan gelak dan ianya tidak berubah. Begitu juga dengan data, segala yang hadir di majlis itu pun riuh ketawa sebab melihat kelakuan jenaka Umar Umayyah itu. Jadi, apabila perkataan gelak digantikan dalam ayat tersebut, makna ayat tersebut masih lagi betul dari segi semantiknya kerana leksikal gelak dan ketawa ini membawa maksud yang sama. Hal ini telah membuktikan bahawa leksikal gelak dan ketawa mempunyai makna yang sama dan dianggap bersinonim. Seterusnya, menurut Kamus Sinonim dan Antonim Daya 2010, perkataan duit mempunyai maksud yang sama dengan perkataan wang yang dianggap bersinonim, iaitu alat pertukaran yang mempunyai harga tertentu dan diakui sah. Unsur kesinoniman leksikal duit dan wang ini dapat dibuktikan dengan pertukaran ganti perkataan duit dan wang dalam ayat. Sebagai contoh, berdasarkan data dalam jadual di atas, ayat tidak diberi duit takut memberontak. Apabila sudah diberi, sememangnya mengundang bencana bagi Puan Jamilah. Apabila perkataan duit ini digantikan kepada wang dalam ayat, iaitu tidak diberi wang takut memberontak. Apabila sudah diberi, sememangnya mengundang bencana bagi Puan Jamilah. Jadi, kita dapat lihat bahawa ayat ini menunjukkan bahawa penggunaan perkataan wang yang menggantikan perkataan duit masih mendukung makna yang sama dalam ayat tersebut. Begitu juga dengan data yang lain, iaitu ayuhai bangsaku muda remaja, jimatlah wang buat belanja, ingatkan susah kita bekerja. Jika perkataan wang digantikan dengan duit dalam ayat tersebut, maka ayat tersebut masih lagi membawa makna yang sama dan ayat dengan ayat asal dan tidak berubah dalam konteks penggunaannya. Justru itu, jelaslah bahawa leksikal duit dan wang ini sememangnya membawa makna yang sama dan bersinonim. Seterusnya, saya akan menerangkan leksikal yang berikut, iaitu harum dan wangi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, harum dan wangi bermaksud sesuatu yang dikaitkan dengan bau. Selalunya ia dikaitkan dengan sesuatu yang mengeluarkan bau yang wangi serta semerbak. Jika dilihat kepada leksikal harum dan wangi, masing-masing memberi maksud yang sama, iaitu secara alaminya memiliki atau menghasilkan bau yang manis dan menyenangkan. Sebagai contoh, dalam jadual di atas, di tengah-tengah persiapan untuk menyambut perayaan, Zifeng memang ingin membeli sedikit rempah ratus dan herba untuk dijadikan hadiah. Perkataan harum itu, jika ditukar dengan perkataan wangi, ia tetap memberi maksud yang sama, iaitu herba yang mempunyai bau yang menyenangkan. Justeru, jelaslah bahawa leksikal harum dan wangi ini sememangnya membawa makna yang sama dan bersinonim. Leksikal yang bersinonim seterusnya ialah abadi dan kekal. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, abadi dan kekal membawa maksud yang sama, iaitu ada permulaan yang tiada pengakhiran. Hal ini dikatakan demikian kerana kedua-dua perkataan ini mempunyai makna yang sama dan kedua-duanya masih mengekalkan maksud ayat yang sama. Contohnya, ayat Fitri, pejamkan mata sekali lagi. Cuba membayangkan detik-detik akhir yang membawa kepada perpisahan yang abadi. Leksikal abadi dalam ayat ini turut membawa kepada maksud yang sama apabila ditukarkan kepada perkataan kekal dan ianya membawa kepada maksud kekal selama-lamanya. Justeru, jelaslah bahawa leksikal abadi dan kekal ini sememangnya membawa makna yang sama dan bersinonim. Seterusnya, leksikal mati dan maut. Leksikal mati dan maut ini mempunyai maksud yang sama, iaitu menurut Kamus Dewan edisi keempat 2007, mati dan maut ini bermaksud tidak bernyawa atau menemui ajal. Sebagai contoh, penggunaan leksikal mati dapat dibuktikan melalui contoh seperti dalam jadual, iaitu dalam kejadian berasingan di Yala awal pagi semalam, seorang pemandu ketua polis mati ditembak penyerang, disyaki anggota kumpulan militan. Dan ayat yang kedua, dia mati dibunuh oleh sakit gila dengan menembak dirinya di kepala. Apabila leksikal maut digunakan pada ayat tersebut untuk menggantikan perkataan mati tersebut,
Maknanya masih lagi sama yang membawa kepada kematian. Justru jelaslah bahawa leksikal mati dan maut ini sememangnya membawa makna yang sama dan bersinonim. Baiklah, seterusnya, jadual 9 di atas menunjukkan penggunaan dua leksikal yang bersinonim iaitu leksikal baki dan sisa. Menurut Kamus Dewan edisi keempat 2010, leksikal baki membawa makna lebihan daripada sesuatu yang telah digunakan. Manakala leksikal sisa pula membawa makna apa-apa yang tertinggal, sudah dimakan, dipakai dan lain-lain. Baki wang dan sisa atau bahan buangan yang dapat mengeluarkan pancaran radioaktif. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kedua-dua leksikal tersebut berkongsi makna yang sama untuk menjelaskan sesuatu lebihan atau sesuatu yang tertinggal. Penggunaan leksikal sinonim ini dapat dilihat dengan jelas melalui contoh ayat bagi leksikal baki iaitu pantas hubungan menyerahkan buluh yang berisi baki air semalam yang menunjukkan makna lebihan yang telah digunakan atau apa-apa yang tertinggal iaitu yang sudah dimakan dan lain-lain. Perkara ini jelas bersinonim dengan ayat dari leksikal sisa iaitu jadi, soal lemon acuh tak acuh sambil menghabiskan sisa kopi yang berbaki di cawan. Ayat ini menunjukkan bahawa perkataan sisa juga membawa makna yang sama iaitu menunjukkan makna lebihan yang telah digunakan atau apa-apa yang tertinggal. Namun, leksikal baki ini lebih sesuai digunakan dalam ayat yang berkaitan dengan wang dan makanan seperti baki wang dan baki makanan yang telah dimakan, manakala leksikal sisa ini sesuai digunakan untuk menerangkan tentang sisa makanan, sampah sarap, toksik dan sebagainya. Namun ia tetap mempunyai makna yang sama tetapi perlu disesuaikan dalam penggunaan ayat supaya ayat lebih dramatis. Oleh itu, pengkaji dapat melihat dengan jelas bahawa kedua-dua leksikal baki dan sisa ini bersinonim walaupun perlu disesuaikan dalam konteks ayat yang berlainan supaya ayat yang dibina lebih dramatis dan sesuai. Baiklah, akhir sekali adalah leksikal yang ke-10 iaitu leksikal cemburu dan dengki. Menurut Kamus Dewan edisi keempat pada tahun 2010, cemburu membawa makna iri hati kerana orang lain pandai, berharta dan lain-lain. Manakala dengki pula membawa makna kedengkian, kebencian dan kemarahan kerana perasaan cemburu atau iri hati yang amat sangat. Niat jahat yang terpendam terhadap seseorang yang disebabkan perasaan iri hati. Hal ini jelas menunjukkan bahawa kedua-dua leksikal ini berkongsi maksud dan makna yang sama untuk menunjukkan perasaan yang tidak senang atau kurang senang dengan kelebihan orang lain atau lebih dikenali dengan perasaan iri hati. Berdasarkan Raja 9, contoh bagi ayat pertama bagi data cemburu adalah Fuad sangat cemburu apabila melihat Syahid sering dipuji guru. Ayat ini telah menunjukkan bahawa Fuad merasa iri hati dan tidak senang hati apabila melihat Syahid sering dipuji oleh gurunya. Hal ini jelas menunjukkan leksikal cemburu bersinonim dengan leksikal dengki melalui ayat daripada data leksikal dengki iaitu Tun dalam menyimpan sifat dengki dan berhasrat untuk menyingkirkan suku Bugis dari Riau yang menunjukkan perasaan yang tidak senang dengan seseorang. Namun, leksikal cemburu sebenarnya mempunyai makna yang lebih luas berbanding leksikal dengki. Ini kerana leksikal cemburu bukan sahaja membawa maksud perasaan yang iri hati dan tidak senang dengan seseorang, tetapi ia juga membawa makna curiga atau syak wasangka terhadap seseorang. Perkara ini dapat dilihat melalui contoh ayat kedua bagi data leksikal cemburu iaitu Ku bicarakan lagi pada senja tentang asara kalbu, namun ia tetap diam dan cemburu tanpa menghadiahkan jawapan atas kesangsian seorang insan. Ayat ini menunjukkan bahawa wujudnya perbezaan makna cemburu selain daripada makna perasaan iri hati dan tidak senang hati. Oleh itu, jelaslah bahawa leksikal cemburu dan dengki ini mempunyai makna yang bersinonim walaupun makna leksikal cemburu berubah dalam beberapa persekitaran sintaksis dan ayat yang berbeza. Kesimpulannya, pengkaji berjaya membuktikan dan menjelaskan dengan terperinci tentang kesinoniman 10 leksikal berdasarkan kamus sinonim. Selain itu, pengkaji juga dapat membuktikan kesinoniman 10 leksikal ini berdasarkan ayat yang dijana daripada korpus DBP dan Malay Concordance Project. Berdasarkan kajian ini, pengkaji dapat melihat penggunaan beberapa leksikal sinonim digunakan dalam persekitaran sintaksis yang berbeza dan terdapat beberapa leksikal yang sebenarnya mempunyai makna berbeza walaupun ianya sebuah leksikal atau kata sinonim. Seterusnya, pengkaji juga dapat melihat bahawa terdapat beberapa kata sinonim yang benar-benar bersinonim apabila bertukar ganti di dalam ayat. Secara keseluruhannya, bahasa Melayu ini mengandungi banyak perkataan sinonim yang terhasil daripada beberapa faktor seperti peminjaman bahasa, dialek dan juga ragam bahasa. Akhir sekali, pengkaji juga berharap agar masyarakat dapat mengambil ilmu pengetahuan daripada hasil kajian ini dan dapat membantu pengkaji pada masa akan datang dalam mengkaji perkara-perkara yang berkaitan dengan kesinoniman leksikal.